Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Kata al-imam, kata al-syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah, babu ma jaa fi rajuli tafutuhu as-salawatu bi ayyitihinna yabda'u. Bab yang telah datang ia pada menyatakan lelaki ataupun perempuan luput akan dia oleh beberapa sembahyang, dengan mana daripada sekalian itu dimulai. Jadi ini tajuk kita masih bicara soal sembahyang yang diqadhakan, ya. Kita sambung hari itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan, sesiapa yang lupa, ataupun dalam hadis yang lain sebut man nama, sesiapa yang tidur daripada satu solat kemudian dia terjaga ataupun dia teringat, falyusalliha, maka hendaklah dia sembahyang. Bila dia sudah ingat daripada lupa tadi, sembahyanglah. Kalau sudah bangun dari tidur, sembahyanglah. Bagaimana kalau sekiranya dia luput itu beberapa waktu, mana satu dia nak mulakan? Ini tajuk dia. Mana satu kita nak mulakan? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, lima waktu lupa. Memang dia ni dipanggil pelupa semua ataupun gila babi. 5 waktu sembahyang lupa dah. Mana satu nak mulakan ini? Dalam bab mengqadhakan, nak ganti balik sembahyang yang ada ini. Ini tajuk dia. Jadi qala musannif, kata Syekh Marbawi, jadi ini bab bincang kita orang luput sembahyang, mana satu dia nak mulakan. Qala musannif, kata Syekh Marbawi, wa an Imam Tirmidzi wa an Abdullah bin Mas'ud qala innal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 4 salawatin yawm al-khandaqi hatta dhahaba min al-layli ma syaa Allah fa'amara Bilalan fa'adhana thumma aqama fa shalla az-zuhra thumma aqama fa shalla al-'asra ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء
Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, bahwasanya musyrikin, yakni tentera-tentera musyrikin membimbang oleh mereka itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada 4 sembahyang pada hari perang Khandaq. Berlaku perang Khandaq di Madinah. Jadi dalam perang ni hingga hilang daripada malam sebarang kehendak Allah, maka menyuruh ia Rasulullah akan Bilal. Maka bang azan oleh Bilal, kemudian qamat. Maka sembahyang baginda bersama sahabat ni tadi zuhur, kemudian selesai zuhur qamat lagi. Maka sembahyang baginda dan sahabat sembahyang asar, kemudian qamat lagi. Maka sembahyang baginda akan maghrib, kemudian qamat lagi. Maka sembahyang baginda akan Aisyah. Ini kisah berlaku dalam perang Khandaq, sehingga luput sembahyang zuhur, asar, maghrib, Aisyah dibuat sekaligus. Nanti terbincang, adakah boleh tinggalkan sembahyang dengan sengaja. Ini hadis ni, waktu baca hadis ni jangan pakai hukum begitu. Tengok bagaimana ulasan dan huraian para alim ulama. Dan daripada hadis ini nanti kita tengok, kalau kita qada sembahyang, adakah perlu kita azan ataupun iqamat sahaja. Itu nanti masuk dalam perbahasan, maka jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir rancangan nanti. Elanilah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Jabir ibn Abdullah anna Umar ibn al-Khattab qala yawm al-Khandaq وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها قال فنزلنا بطحان فتوضأ العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب atau kama qala hadisun hasanun sahih. Daripada Jabir bin Abdullah bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata pada hari perang Khandaq, dan jadilah beliau memarahinya. Guna bahasa sini kata Syekh maki kan. Sayyidina Umar marah akan segala kafir Quraisy. Katanya, ya Rasulullah, hampir hamba tiada sembahyang asar hingga lenyap matahari. Di waktu perang Khandaq kemuncak ni, sampai lewat sembahyang asar hingga lenyap matahari. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, saya pun tiada saya sembahyang akan dia, yakni asar juga. Katanya, maka turun kami akan Buthan. Maka mengambil wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil wuduk kami, yakni sahabat-sahabat. Maka sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan asar, kemudian daripada sudah lenyap matahari, kemudian sembahyang baginda daripadanya akan maghrib. Ini hadis hasan lagi sahih. Para jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali baca hadis-hadis sebegini, kita kena meletakkan satu sangkaan kepada Rasul dengan sangka yang baik, ya. Nanti dibincangkan oleh para ulama, apakah boleh kita tinggalkan sembahyang ni sengaja dan kita qadakkan kemudian. Sebab ini ada juga orang ta'ala tak apa, tinggal nanti kita qadak. Sedangkan meninggalkan solat dengan sengaja hukumnya haram. Lepas tu ni hadis Nabi ni, baca hadis Nabi ni kena baca elok-elok lah. Jangan tafsir begitu. Lepas tu nak tafsir ke mana? Tengok macam mana tafsiran para ulama dalam membincangkan hadis ini. Buka muka surat 78 yang ada kitab tu. Qala musannif, kata Syekh Marbawi 95. Baca 95 dulu, lepas ni 04.
Mentakhirkan semayang dengan sengaja, apa hukum ni? Mentakhirkan, kita lambatkan sampai habis waktu, apa hukumnya? Kalau orang kata ni Rasulullah pernah tinggal mayang zuhur, mayang asar, mayang maghrib buat sekaligus ni, dalam perang Khandaq ni. Tengok apa kata para ulama. Ya saudaraku, dengan hadis yang kita bacakan itu, nampaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mentakhirkan, melambatkan dengan sengaja akan sembahyang tadi. Tinggal zuhur, asar, maghrib, isyak, kerana berbimbang dengan seteru, bimbang dengan musuh-musuh. Soalannya, maka bolehkah kita yang demikian buat demikian kerana menurut Nabi ada perbuat yang demikian? Itu soalan dia. Soalannya boleh tak? Kata Imam Nawawi, dan ada takhir Nabi akan sembahyang asar hingga lenyap matahari. Dalam hadis itu cerita Rasulullah tertinggal asar sampai terbenam matahari, Nabi sembahyang waktu maghrib. Maka adalah ia, peristiwa ini berlaku sebelum turun wahyu sembahyang syiddatul khauf, yakni sembahyang dalam ketakutan. Itu sangka baik kita dengan Rasul yang mulia, bahawa Rasulullah tak pernah tinggal solat, dan Rasulullah tidak meninggalkan solat dengan sengaja. Cuma dalam peristiwa Khandaq ni berlaku perang yang sangat hebat dan dahsyat. Waktu Sayyidina Umar marah sangat, sampai Sayyidina Umar maki hamun orang-orang kafir Quraisy yang menyebabkan mereka tertinggal sembahyang fardu tu. Tapi kata Imam Nawawi, kita sangka baik bahawa yang berlaku tu masa tu belum lagi turun satu syariat namanya syiddatul khauf. Salah syiddatul khauf ni sembahyang dalam keadaan ketakutan, yang akhirnya dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dalam perang. Sembahyang syiddatul khauf ni ialah dalam perang ataupun dalam masa-masa yang bersangatan. Contoh musibah-musibah yang melanda, ya. Jadi sembahyang syiddatul khauf ni sembahyang walaupun dalam keadaan berlari, berjalan, main, ya. Dah masuk zuhur dah, ni musuh dah kejar kita. Kalau kita duduk kat sini juga ni dengan kuliah ceramah ni, kita mati ni, maka bakat lari semua kita. Jadi dalam keadaan lari tu ataupun kita berjalan tu, bayang nama sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan bersangatan takut, ataupun ketika sedang berperang. Waktu perang tu dikilaskan pedang, zaman dululah, zaman kita waktu menembak tu, tengah tembak tu sembahyang tu. Nak bayang macam mana? Masa tu sembahyang dalam keadaan yang kita mampu. Itu namanya syiddatul khauf. Jadi kata Imam Nawawi, sangka baik kita peristiwa yang berlaku ini sebelum turun wahyu ataupun syariat tentang sembahyang syiddatul khauf, sama ada dilakukan oleh tentera-tentera di medan perang ataupun masyarakat awam yang melarikan diri daripada musuh-musuh, boleh dia sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf. Ini tengok macam mana sangka baik para ulama terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau baca hadis ni kena bersangka baik. Kata sebahagian ulama, yuhtamalu, kita ihtimalkan, kita boleh andaikan begini, bahawasanya mentakhirkan, melambatkan baginda akan dia sembahyang asar ni sampai masuk maghrib kerana lupa, bukannya dengan sengaja. Sedangkan dalam keadaan lupa memang dimaafkan kita. Nabi pun sebut man nasiya, lupa. Ini lupa sebab sibuk dalam peperangan, bertempur dengan musuh. Jadi ini kita andaikan, bukan lupa sebab bola sepak, bukan.
Walaupun Manchester is straight, Ini geng kan belum sabar je lah. Saya pun tengok result. Saya bukan minat sangat, suka-suka tengok orang balun kamu sendiri. Jadi itu lupa, itu bukan sebab bola ni, lupa sebab perang ni, meninggikan kalimah Allah, mempertahankan Islam. Andaian yang kedua. Jadi setengah ulama sangka baik dengan Rasul, bakal Rasulullah lupa, dan adalah sebab lupanya itu ialah berbimbang dengan pekerjaan musuh, serangan musuh masa itu. Itu ada yang kedua. Dan yuhtamalu, sebagian ulama lagi dah kita andaikan bahwasanya mentakhir baginda tadi akan dia sembahyang tadi sampai luput asar masuk maghrib dengan sengaja kerana berbimbang dengan seteru pun boleh juga. Yang besarnya ialah menghadap musuh, dan berbimbang dengan seteru itu ialah suatu keuzuran pada mentakhirkan, pada melambatkan sembahyang dahulu daripada turun salatul khauf, yakni sembahyang dalam keadaan bersangatan takut tadi itu. Ini para jemaah dirahmati Allah, Dan adapun hari kita sekarang ini, maka tiada harus mentakhirkan sembahyang. Tak boleh kita nak lambatkan sembahyang daripada waktunya dengan sebab musuh dan perang. Bahkan hendaklah seseorang itu sembahyang akan sembahyang salatul khauf atau sekira-kira halnya. Maknanya buat masa kini kata para ulama dah tak ada dah kita nak lambatkan sembahyang kerana telah turun perintah ataupun syariat salatul khauf, sembahyang dalam keadaan bersangatan takut. Sebagaimana saya sebut tadi, kalau dah sangat takut musuh sedang mengejar kita, bom dijatuhkan, jadi berlari semua tinggalkan rumah, padahal dah masuk zuhur, dah dekatkan nak habis dah zuhur, nak masuk asar, atau sembahyanglah sambil berlari ke, sambil berjalan ke, walaupun tidak dalam keadaan menghadap kiblat. Itu namanya salatul khauf, ini nama hadirin para jemaah dirahmati Allah. Ini terjadi tak ada lah cerita tinggal sembahyang ni, tak ada. Dan ada baginya, bagi perkara tadi ma'ruf, maknanya ma'ruf diketahui di dalam kitab-kitab fiqh. Dan di sini pun insya-Allah akan diterangkan dalam babnya. Ini pertama sekali Syekh Marbawi nak bawa perkara tentang kalau baca hadis ni sangka baik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab hari ni orang kita mudah sangat baca hadis terus bikin hukum. Jangan, apatah lagi yang sampai sudah tidak menghormati Rasul sekarang ni. Yang terbaru ni kan, marahkan orang kahwin 2-3 tu, dituduhnya ini semua kerana nak ikut Rasulullah tu lah. Yang tak adil tu, marah-marah juga lah. Nak sebut sul ikut kau lah, tapi jangan sabitkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu sul? Saya pun baru tahu je. Saya bukan gaji nak beritahu orang ni. Apa hal lah orang ni sul, rupanya tengok cerita ni lah. Siapa betul siapa salah Ustaz? Mana saya tahu? Tu dia tanya kita pula. Di isu rumah tangga ni jangan terlibat ya. Besok akhirat susah nak jawab kita. Sebab saya pernah menyelesaikan kes rumah tangga orang ni. Bukan selesaikan pun, orang tak selesai pun. Ceritanya waktu saya kerja pejabat ni, kongsi cerita lah rumah tangga orang ni. Saya kerja pejabat dulu, saya ni in-house ustaz. Jadi selain in-house, kita pun dipanggil counselor. Semua kita lah nak. Jadi staff-staff kalau nak jumpa saya, ngadu hal rumah tangga. Satu dak laki ni ngadu hal rumah tangga dia kat kantin. Nak jumpa ustaz, nak cerita sikit keluar perasaan. Kantin kan. Kat kantin tu dak laki menangis, payah nak tengok laki menangis kan. Di masa dengar tu simpati kita sebab tengok orang lelaki menangis payah. Simpati. Tapi tuan-tuan, nasihat saya hubungi isteri dia. Rupanya tanya belah mana apa yang dia cerita. Dia yang teruk sebenarnya, tapi dengar cerita dia macam bini yang teruk.
Tapi tak boleh terima juga siasat belah dia balik. Kata kalau pejabat kamar tu dipanggil dua-dua. Dengan belah lelaki isteri teruk, dengan belah isteri suami teruk. Tanya balik suami, dah berubah statement. Tanya balik isteri, berubah juga statement. 2 kali tak jadi, 3 kali, 4 kali, 5 kali baru tahu siapa betul siapa salah. Janganlah tuan-tuan dengar sebelah pihak tu. Dengar belah pihak ni, perempuan pula memang menangkan perempuan, sekianlah saja. Tak pasal-pasal kita dengan bini pula gaduh. Jangan terlibatlah, biar dia selesaikan. Islam ada cara dia. Yang heran, ustaz pun masuk campur tak. Dia menyelesaikan rumah tangga ni, Allah dah ajar kita. Pertama, suami isteri selesaikan dulu. Tak boleh, barulah dipanggil bawa keluarga sebelah suami, sebelah isteri. Mak bukan mak pak, selesaikan. Mesti cari dipanggil pihak tiga, belah suami, belah isteri. Pun kena ingat yang dipilih tu kerjanya nak mendamaikan, bukan memporak-perandakan. Tak selesai juga, baru pergi pihak ketiga, iaitulah pejabat agama. Baru pihak ketiga. Ustaz ke tak ustaz, tak boleh terlibat, kecuali memang ustaz pihak kedua tu, pihak ketiga tu. Ini ustaz pun mengulas juga. Sekian dimaklum je lah, banyak kerja lagi nampak. Saya pesan dia lah, rumahkan orang yang mana. Dan rumah tangga ni jangan cerita dalam FB. Netizen ni, dia bukan pegang pada Quran. Dalam Quran Allah ajar kita, Allah ajar pada Quran, Allah ajar innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman ni bersaudara. Tugas orang beriman, fa aslihu, damaikan mereka. Ini kau tambah api lagi. Nak pergi Thailand tengok bola pun tak dapat. Sul La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati lah tuan-tuan. Saya pesan sangat, mengapa besok akhirat Allah tanya esok, yang korang masuk campur ni, korang tahu cerita tak? Tak tahu. Neraka tempat masing-masing. Tak tahu buat tak tahu je. Siasat dulu. Pesan saya tu je siasat. Batu piyu tak piyu tadi bergaduh suami isteri. Bukan media tempat, ingat ya. Allah Rabbi. Anda tajuk kan? Jadi naik kotak pasal pergi ke sana. Ni ceritanya kalau baca benda begini, hadis ke apa ke, pertama sekali sangka baik dulu. Ada ini benda tak tahu, kita sangka Rasulullah macam-macam. Itu yang hari ini pejabat mufti keluarkan satu, pejabat mufti wilayah keluarkan satu statement terhadap orang yang menuduh Rasulullah tidak adil beristeri lebih tu. Sebab balas kenyataan seorang peguam perempuan tu, dia kata yang sisul ni ni kerana nak ikut sunnah Nabi yang tak betul tu lah kadang. Menghina Rasulullah ni boleh murtad dan boleh dipanggil dosa paling besar, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang masalah orang jangan sabitkan Rasul. Samalah awak tak nak sembahyang, jangan pakai hadis ni. Rasulullah mau pernah tinggalkan apa? Baca dengan beradab hadis ni. Kita dah sebut tadi, kata Imam Nawawi, peristiwa ni berlaku, Nabi tertinggal solat asar tadi. Pertama sangka baik Rasulullah barangkali sibuk sampai lupa, ataupun masa tu belum lagi turun perintah solatul khauf itu. Baik. Kemudian macam mana menyelesaikan masalah itu? 94. Qada sembahyang yang luput dengan beraturan, yakni waktu yang dahulu luput didahulukan qadanya, yang kemudian dikemudiankan qadanya, kata Imam Nawawi. Dan apabila mengqada seseorang akan sembahyangnya, disunatkan, bukan wajib, bukan mesti, disunatkan baginya qadanya dengan beraturan. Ni cerita tadi, dia tertinggal 5 waktu dengan lupa. Kita pun tak faham macam mana 5 waktu boleh lupa terus. Tak apalah, dia pun dah ingat. Adakah mesti kena ikut susunan? Tak mesti, cuma sunat. Sunat disusun mengikut aturan waktunya. Maka jika menyalahi yang demikian, tak ikut susunan,
Mayang asar dulu, lepas asar mayang zuhur, lepas tu mayang isyak, lepas tu baru maghrib. Sah juga sembahyangnya di sisi mazhab kita Syafi'i. Dan mereka yang muafakat, mereka yang sepakat muafakat akan dia, akan pendapat Imam Syafi'i. Sama ada sembahyangnya itu sedikit ataupun banyak. Ini menjawabnya. Cuma tadi hadis tadi cerita Rasulullah tertinggal zuhur, asar, maghrib sampai isyak baru buat banyak tu waktu isyak. Jadi Nabi suruh Bilal azan, kemudian setelah azan qomat, lepas qomat Nabi pun dan sahabat-sahabat bayang zuhur. Selesai zuhur, qomat lagi sembahyang asar, bangun qomat lagi sembahyang maghrib, kemudian bangun qomat sembahyang isyak. Itu sunat, ikut susunan. Kalau ditinggalkan secara serentak semua tu sekali, cuma sunat ya. Baik. 96. Hadis itu berbagai-bagai. Bagaimana muafakatkannya? Apa maksud berbagai? Hadis yang pertama cerita tertinggal zuhur, asar, maghrib sampai isyak baru buat. Hadis Jabir pula cerita tinggal asar dia tertinggal, dibuat dalam waktu maghrib. Macam mana ni berlaku kontradiksi antara hadis-hadis ni? Nak faham macam mana caranya? Tengok apa kata para ulama kita. Kata Syekh Marbawi, ya saudara, adalah hadis yang kita dengar dan baca tu. Satu riwayat menyebutkan Nabi SAW luput beberapa waktu, zuhur, asar, maghrib dibuat dalam waktu isyak tu. Dan satu riwayat yang lain menerangkan luput sembahyang asar aja, buat pada waktu maghrib. Maka yang mana kita nak ambil? Kata Imam Nawawi, ketahuilah olehmu bahawasanya telah jatuh, yakni berlaku pada hadis yang kita baca itu disebut di dalam kitab Sahih Muslim dan Bukhari, bahawasanya sembahyang yang luput bagi Nabi itu sembahyang asar saja, dan zahirnya tidak luput baginda akan yang lain-lain. Dan dalam kitab Muwatta karangan Imam Malik pula, bahawasanya yang luput tu sembahyang zuhur dan asar telah luput. Dan pada kitab ini pula, dalam riwayat Tirmizi pula cerita Nabi terlewat akan 4 sembahyang zuhur, asar, maghrib sampai isyak baru buat tu. Hilang pangkal malam. Maka macam mana nak faham ni? Jalan kita nak menghimpunkan antara segala ini riwayat. Jadi macam mana tengok ni? Hadis ni macam-macam cerita ni. Macam mana nak faham ni? Bahawasanya peperangan Khandaq itu kekal ataupun berlaku beberapa hari. Maka riwayat yang pertama mungkin berlaku hari lain. Riwayat yang ini pula mungkin menceritakan pada hari yang lain pula. Faham macam tu, barulah namanya bersangka baik dengan Rasul. Ini baca semua ulama tak betul. Yang betul siapa? Engkau aja. Kau tak betul. Itu dalam cara kita batu kita ni nak memahami suatu hukum hadis, kena tanyalah ahli-ahli dia. Ini kaedah. Hari ni tengok WhatsApp aja, baca hadis, sudah bikin hukum la ilaha illallah. Senang betul. Maksud kita kena amal dengan cara yang betul. Tidak kerang kita salah ambil tu kerang. Itulah jadi dipanggil hari ini ajaran songsang dipanggil. Tidak ikut sebagaimana yang sebenar-benar diambil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil tafsir pakai akal sendiri aja. Ini bahaya zaman kita ni. Itu sebab dipanggil kita kena ikut alim ulama. Saya ni pun tak sampai tahap alim ulama ni. Kita nyampaikan aja. Kami dipanggil muballigh ni. Allah nak bikin hukum ni tuan-tuan, mesti dia punya ilmu tu canggih. Bukan saja sekadar pandai ilmu hadis, kena faham dipanggil ni mana dulu mana kemudian. Dipanggil asbabul wurud, semua sekali kena tahu.
Dia ada 50 cara untuk kita memahami hadis. 50 cara untuk dipanggil kita meneraikan. Ini tengok satu cara lasah itu ya. Oh bukan dia. Sebab tu kita dipanggil apa? Kita dipanggil follower ataupun pengikut mazhab. Kita tak mampu je. Tak mampu kita. Baik. Kemudian 97. Qamat sembahyang yang qada. Qamat sembahyang qada yang luput. Habis tu kena qamat juga. Ya saudaraku, seseorang yang hendak qada sembahyangnya, apakah hukumnya jikalau ia tiada qamat? Sebab dalam hadis tadi sebut sembahyang zuhur mula-mula azan dulu, kemudian qamat sembahyang zuhur, selesai qamat lagi sembahyang asar. Kalau gitu tak qamat boleh tak? Kata Abu Isa Tirmizi, dan ialah yakni hadis itu tempat istinbat. Istinbat ni tempat ambil hukum, terbit hukum oleh para ulama. Itu maksud istinbat. Telah memilih akan dia, maksudnya daripada hadis tadi, oleh setengah daripada ahlul ilmi, alim ulama, bahawa qamat seseorang yang qada sembahyangnya yang luput tiap-tiap sembahyangnya. Dan jika tiada qamat ia, nescaya memanai sah sembahyangnya. Dan ialah qaul pendapat Imam kita Asy-Syafi'i. Sah kerana qamat itu hukumnya sunat aja. Ya. Dan ada dinaskan oleh Imam Syafi'i akan masalah ini dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini kitab induk Imam Syafi'i. Jadi sunat qamat. Itu mazhab Syafi'i. Kerana ada juga mazhab yang pakai hadis tu memang kena qamat baru sembahyang. Kita dah qamat tu sunat, maka kalau sembahyang qada tu pun qamat sunat. Cuma kalau nak buat di tempat awam tak payah qamat. Buat malu orang. Dia tadi main zuhur qamat. Main apa bang? Subuh tadi. La ilaha illallah. Kabel lain sikit lah. Kabel lain. Tapi kalau kat rumah tu sudahlah qamat. Ya. Tapi kalau nak qamat kita berai. Kalau kebaik mungkin dia sembahyang asar kot. Habis tu dia duduk sini Ustaz. Dia musafir ke betul? Sangka baik je. Kita ni kena selalu bersangka baik dengan orang. Ini sangka buruk je. Kebaik kan. Tengok-tengok dia sembahyang angkat tangan pula baca kunut. Sangka baik barangkali dia buat sembahyang tolak bala. Sangka baik dengan orang ni. Semua fiqh ni kita memang diajar bersangka baik. Nanti masuk dalam bab akan datang bab tengok imam sembahyang duduk. Tadi dia jalan elok zuhur main duduk. Sangka baik dia. Bukankah Rasulullah bersabda sembahyang berdiri, kalau tak mampu duduk. Habis tu dia duduk, barangkali dia uzur, siapa tahu. Masalah Ustaz lepas salam elok dia berjalan. Dah dia baik dah mula. Tak macam mana? Soalan dia sah tak ikut dia? Sah. Sah. Sangka baik dia kata imam. Baik tu kita nak imam tak payah tanya mam mandi wajib tak boleh. Tak payah. Tanya sangka baik dia dah mandi wajib. Kalau tanya semua tuan-tuan dia noh kita payah. Mam mandi wajib. Wudu ambil tak? Mayang tadi kencing basuh tak? Orang ni memang jahat betul sangka. Macam-macam sangka kata imam. Belas sekali dia kata gini lah, awak dia jadi imam. Tapi saya tak boleh, saya tak mandi wajib lagi. Pula dah dia tanya punya dia tak mandi lagi. Alah kuliah dan dengan imam sangka baiknya. Ya, soal itu memang kaedah dalam fiqh bersangka baiknya. Kemudiannya ambil yang ke-100 ya, bilangan 100. Sembahyang qada dengan berjemaah apakah hukumnya? Yakni apabila ada beberapa orang luput sembahyang yang wajib qada atas mereka itu, adakah harus qada dengan berjemaah? Kata Imam Nawawi,
Dalam hadis yang kita baca tadi, Rasulullah tertinggal, sahabat-sahabat tertinggal sembahyang zuhur, asar, maghrib tadi. Jadi Rasulullah suruh Bilal azan, kemudian qamat kemudian sembahyang berjamaah. Bahwasanya Nabi SAW sembahyang qada tadi dengan berjamaah. Boleh atau nama kita ni kena selalu bersangka baik dengan imam tadi. Kata Imam Nawawi, maka jadilah padanya dalil bagi harus sembahyang fardu yang luput itu dengan berjamaah. Boleh. Dan dengan dialah berkata alim ulama sekaliannya, melainkan barang ataupun apa yang menghikayat akan dia oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala daripada Al-Layth bin Sa'ad, bahawasanya menegah beliau akan demikian. Ada satu pandangan yang rare, antaranya disebutkan oleh Layth bin Sa'ad dan diikuti oleh Qadhi Iyad, kata sembahyang qada tak perlu berjamaah. Dan hikayat ini jika sah ia daripada Al-Layth, nescaya ditolak akan dia pandangan ini dengan hadis yang kita baca tadi. Sebab jelas Rasulullah sendiri sembahyang dalam keadaan berjamaah Dan beberapa hadis yang sahih lagi sarih, lagi jelas bahwasanya Rasulullah SAW sembahyang subuh dengan sahabat-sahabat pada waktu tertidur mereka. Ini satu kisah yang berlaku. Kita dah ceritakan dahulu. Satu hari Rasulullah balik perang, oleh kerana sangat keletihan, mereka berhenti seketika. Nabi minta seorang sahabat ni berkawal, sebab subuh dah makin hampir. Jadi sahabat ni berkawal dengan dia lena. Akhirnya matahari sudah tegak. Ada riwayat mengatakan Allah tahan matahari jangan terbit. Ada riwayat kata matahari terbit dah. Ini tertinggal dengan tidak sengaja, dimaafkan. Jadi bila bangkit, Rasulullah marah sahabat ni tadi sebab tertidur, suruh jaga tidur pula. Letih sungguh masa tu, letih sungguh. Lalu Nabi pun ajak sahabat bergerak sikit. Nabi kata tempat ni banyak syaitan. Bergerak sikit, lebih kurang beberapa meter bergerak. Mereka ambil uduk dan sembahyang subuh berjamaah, menunjukkan boleh sembahyang qada ni dilakukan secara berjamaah. Dan juga dalam fiqh pun boleh bagi orang yang sembahyang qada berjamaah dengan yang sembahyang tunai, ataupun yang kita sembahyang tunai berjamaah dengan orang sembahyang qada, boleh. Boleh, tak ada masalah. Baik tu kalau kita sembahyang qada, datang orang belakang kita, dia pun Allahu Akbar takbir, kita sembahyang qada, tak apa, jalan dia. Jangan pusing, saya qada bang, tak payah bagi tahu. Tak payah bagi tahu. Sah di sisi mazhab Syafi'i sah. Ataupun dia sembahyang tunai, kita sembahyang qada, boleh. Ataupun dia sembahyang sunat, kita sembahyang fardu qada, boleh. Macam tarawih, imam tarawih dua, kita qada belakang subuh dua, boleh. Tak ada masalah. Yang penting bayar hutang-hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 101. Qada dengan sembahyang tunai manakah didahulukan? Yakni seorang ingat akan ianya telah meluputkan sembahyang asar masalan di dalam waktu maghrib, dan waktu maghrib belum disembahyangkannya lagi. Adakah ia sembahyang asar dulu atau sembahyang maghrib dulu? Kata Imam Nawawi, pada hadis yang kita baca itu dalil atas bahawasanya barang siapa luput akan dia oleh sembahyang yang diingatnya dalam waktu lain. Dia terlupa sembahyang asar tadi, maghrib pun teringat, sayugianya baginya bahawa memulai dengan qada yang luput dulu, sembahyang asar dulu lebih dahulu daripada menunaikan ia akan sembahyang hadirah, sembahyang maghrib itu. Dia terlupa sembahyang asar tadi, sibuk mesyuarat, masuk maghrib pun teringat, tak sembahyang asar dulu, kemudian sembahyang maghrib. Inilah yang diijma' atasnya. Tetapi baik itu yang ijma' yang sepakat ahli ulama. Tetapi pun ada syarat. Antara syaratnya kalau maghrib tu masih luas waktunya. Kalau dia sembahyang asar, jadi orang lupa kan, dah lah lupa asar,
Maghrib tu pun hampir-hampir lupa. Pukul 8 suku baru teringat. Hebat betul dia ni. Memang lupa semua. 8 suku Isyak masuk 8:20, 5 minit lagi. Mayang maghrib dulu lah. Tu main maghrib dulu sebab memuliakan yang punya waktu. Habis tadi Imam Nawawi kata kalau ikut hadis Nabi tu, Nabi semayang Zuhur, semayang Asar, semayang Maghrib, baru semayang Isyak tu. Itu waktu luas. Isyak kan waktunya luas. Kalau waktu masih luas, qadhakan dulu semayang yang terlupa tadi. Inilah yang diijma' atasnya. Tetapi di sisi Imam Syafi'i rahimahullah dan satu ta'ifah ni satu kelompok atas bahawa sunat aja buat macam tu. Maka jikalau sembahyang ia akan hadirah ni yang punya waktu tu dahulu, dah masuk maghrib, mayang maghrib dulu, kemudian qadha yang luput tadi harus di sisinya, boleh. Sebab memuliakan yang punya waktu tu. Ataupun tadi kita terlupa asar, tadi pergi surau, orang dah qomat mayang maghrib, takkan nak mayang asar dulu lah. Temenung orang tengok, orang mayang maghrib dia sembahyang 4 rakaat, mayang apa ni? Mayang sunat qabliyah. Orang bisa mayang maghrib dulu lah, maghrib dulu, raihkan yang punya waktu. Kemudian qadha lah asar yang terlupa tadi ni. Ya. Ini mazhab kita Syafi'i. Bersalahan di sisi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Bagi mereka wajib dahulukan yang qadha. Maka jikalau mendahulukan ia yang hadirah, tadi dia terlupa asar, di sisi mazhab Maliki, Hanafi, ni kena sembahyang asar dulu. Kalau dia sembahyang maghrib juga, asar tak sembahyang, tak sah maghrib. Ini mazhab Maliki, kita mazhab Syafi'i. Jadi di sisi kita dia tadi terlupa. Sebab apa Imam Malik, Imam Hanifah sebab begitu? Sebab pegang hadis Nabi tadi, kalau terlupa dia teringat, sembahyanglah. Kena sembahyang betul. Tapi kita pegang maghrib dah datang, kena maghrib dulu lah. Sebab dia terlupa, maka terlupa dimaafkan dia. Maka kalau kata dimaafkan, buat lepas maghrib pun tak apa. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tak, mazhab Maliki tak, mazhab Hanafi tak. Nabi kata kalau terlupa, teringat sembahyang. Sembahyang lah. Maghrib kemudian asar dulu. Itu bagi mazhab mereka Maliki dan Hanafi. Jadi disebut di sini supaya kalau ada orang yang cakap begitu, dia betul. Tapi kalau ada yang kata maghrib dululah, asar kemudian, pun betul. Yang penting sembahyang itu ditunaikan, dibayar balik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Habis bab ini nanti insyaAllah tersambung lagi beberapa hadis bicara tentang sembahyang ni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu